Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Afiq Isti bin Azlan dan memegang kad matrik yang bernombor 08 DKA 23F1157. Jadi hari ini saya akan terangkan tentang soalan tentang stationary point. Jadi soalan yang diberi ialah Y sama dengan 5 tambah 10X tolak 5X kuasa 2. Jadi mula-mula kita perlu dy dx kan, ataupun nama lain dia kita akan differentiatekan menjadi 10 tolak 10x. Seterusnya kita tukarkan dy dx tu jadi kosong, sebab kita nak dapatkan nilai x tu. Jadi 10 tolak 10x sama dengan kosong. Jadi x tu kita akan dapat 1. Seterusnya kita akan masukkan nilai x tu dalam y. Jadi kalau kita tengok kat sini, y sama dengan 5 tambah 10. X tu kita dah tukar dengan 1. Jadi 10 darab 1 tolak 5 darab 1 kuasa 2. Jadi kita akan dapat y sama dengan 10. Jadi lepas kita dah dapat x dengan y, kita dah tahu stationary point kita 1, 10. Jadi d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan negatif 10. Macam mana kita tahu negatif 10 tu daripada mana? Sebab kita differentiatekan sekali lagi 10 tolak 10x tu. Jadi kita akan dapat negatif 10. So bila ada negatif, dia kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, maksudnya ia maximum point. Macam mana kita nak bezakan maximum point dengan minimum point? Minimum point dia akan lebih daripada kosong. Maximum point dia akan kurang daripada kosong. Okey, seterusnya bila x sama dengan kosong, kita akan dapat y sama dengan 5. Bila y sama dengan kosong, kita akan dapat x sama dengan negatif 1. Lepas tu x sama dengan 1. So curve cross, the axis kita akan jadi negatif 1, kosong dan 1, kosong. Okey. Seterusnya kita akan tengok pada graf yang kita buat pula. Okey, jadi inilah bentuk graf yang kita akan dapat daripada stationary point kita tadi. Jadi apabila kita mendapatkan maximum point, graf kita akan berbentuk masam ataupun U terbalik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Irfan bin Elmi. Nombor kad matriks 08 DKA 23F1151. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan contoh soalan yang lain bagi stationary point. Contoh soalan saya ialah y sama dengan 10 tambah 8x tolak 2x kuasa 2. Langkah pertama ialah kita perlu differentiatekan dia. Jadi kita akan dapat 8x akan jadi 8 dan 2x kuasa 2 akan jadi negatif 4x. Seterusnya, untuk dapatkan nilai x, kita perlu tukarkan dy dx sama dengan kosong. Jadi, bila kita tukarkan 8 tolak 4x sama dengan kosong, x kita akan dapat 2. Seterusnya, kita perlu tukarkan x ke dalam y untuk dapatkan nilai y. Bila kita tukarkan, kita akan dapat y sama dengan 10 tambah 8 darabkan dengan 2. Disebabkan kita tukar dengan x, tolak 2 dan darab dengan 2 kuasa 2. Jadi y kita akan dapat 18. Jadi di sini kita dapat mengetahui stationary point, iaitu x 2 dan 18 ialah y. Seterusnya kita perlu menentukan sama ada stationary point ini adalah minimum point ataupun maximum point. Jadi langkahnya ialah kita perlu differentiatekan kali kedua dy dx. Jadi d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan negatif 4. Apabila negatif 4 ianya kurang daripada kosong. Apabila kurang daripada kosong, ianya adalah maximum point. Bagaimanakah cara untuk mengetahui sama ada maximum point ataupun minimum point? Jadi apabila kurang daripada kosong, ianya adalah maximum point, dan apabila lebih daripada kosong, ianya adalah minimum point, dan apabila sama dengan kosong, ianya ialah fraction point. Seterusnya kita perlu
menukarkan X sama dengan kosong untuk mencari nilai Y. Jadi 10 tambah 8 darabkan dengan kosong, tolak 2 darab kosong kuasa 2. Kita akan dapat Y sama dengan 10. Seterusnya tukarkan Y sama dengan kosong untuk dapatkan nilai X. Jadi 10 tambah 8X tolak 2X kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi X1 kita akan dapat 5 dan X2 sama dengan negatif 1. Dan curve crosses kita ialah negatif 1, kosong dan 5, kosong. Okey, seterusnya kita akan lihat cara memplot graf berdasarkan maklumat yang kita peroleh daripada perkiraan kita tadi. Baik, sekarang kita akan teruskan dengan cara untuk melakar ataupun memplot graf. Pertama sekali kita akan menandakan stationary point kita yang kita dapatkan tadi, iaitu 2 dan 18, di mana 2 adalah X dan 18 dipaksi Y. Seterusnya kita akan menandakan intersection pada paksi X. Yang pertama, intersection ialah negatif 1 dan kosong. Yang kedua ialah 5 dan kosong, di mana negatif 1X dan kosong ialah Y, dan 5 adalah X dan kosong ialah paksi Y. Seterusnya kita akan menyambungkan titik-titik tersebut dengan garisan lengkung seperti yang kalian lihat dalam gambar. Selepas kita menyambungkan titik, kita akan mendapatkan lengkungan seperti yang berbentuk bukit. Apabila kita punya stationary point ni maximum point, kita akan mendapatkan lakaran yang berbentuk seperti bukit. Manakala jika kita punya stationary point ini adalah minimum point, ia akan berbentuk seperti senyuman ataupun berbentuk huruf U. Ini bergantung kepada soalan yang kita dapat lah. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zahiri bin Kamaruzaman. Nombor matrik saya 08 DKA 23F1256. Hari ini saya akan membentangkan tentang soalan rate of change. A right circular cone radius increases at the rate of 5 cm per minute. Calculate how fast the cone's volume is changing when the radius is 12 cm and the height is 24 cm. Given that V sama dengan 1/3 pi R kuasa 2 hash. Okey, dalam soalan ni dia bagi dr per dt sama dengan 5 cm per minit. Lepas tu R sama dengan 12 cm dan hash sama dengan 24 cm. Di mana soalan ni suruh kita cari V dV per dt, yang di mana kita akan menggunakan formula dV per dr darab dr per dt. Okey, langkah yang pertama kita akan cari volume dulu. Kita akan cari volume yang di mana kita akan menggunakan formula yang dia bagi dalam soalan, iaitu 1/3 pi R kuasa 2 hash. Okey, seterusnya kita tukarkan dulu hash tu kepada angka yang diberi, iaitu 24 cm. Kita masukkan dalam hash dan kita darabkan dia dengan 1/3, dan kita akan mendapat 24/3 pi R kuasa 2. Kemudian barulah kita boleh differentiatekan dia menjadi dV per dr, yang di mana kita differentiatekan dia, kuasa dia akan pergi ke depan menjadi 2 dan akan didarabkan dengan 24, dan kuasa tu akan ditolakkan dengan kuasa 1. Jadi kuasa 1 tu dah tak payah tulis lah. Jadi bila dah didarabkan, kita dapatlah jawapan dV per dr sama dengan 48/3 pi R. Okey, kemudian kita akan teruskan dengan menggunakan formula yang tadi tu, dV per dr darab dr per dt, untuk mencari dV per dt. Okey, kita masukkan saja yang mana dV per dr kita ialah 48/3 pi R. Kita darabkan dengan dr per dt, iaitu 5 cm per minit. Kemudian kita tukarkan R tu kepada nilai yang dah bagi dari tadi dalam soalan, iaitu 12 cm. Kita masukkan dia dan kita darabkan dia dengan 48/3 tadi, dan kita akan mendapat jawapan dia dalam 576. Jadi 576/3 pi darab 5 cm per minit.
Dan jawapan terakhir yang kita akan dapat ialah 3015.93 cm kuasa 3 per minit. Itu jawapan untuk dV per dt. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar bin Burhanuddin. Nombor metrik saya 08 DKA 23F1206. So, soalannya ialah, given that the height of a cylinder is 6 cm and the radius increase at the rate of 0.4 cm per second, find the rate of change of its volume when the volume is 80 pi cm. So, dia dah bagi H sama dengan 6. Cari dr per dt sama dengan 0.4, dv per dt apabila v sama dengan 80 pi. Volume silinder ialah V sama dengan pi R kuasa 2 H. So, dia dah bagi H sama dengan 6. So, kita diferensikan dia jadi dV per dr sama dengan 12 pi R. So, sekarang ni kita nak cari R. So, kita ambil daripada formula volume tadi. V sama dengan pi R kuasa 2. Kita darabkan dengan 6. 6 itu adalah height. So, kita diferensikan dia dapat 6 pi R kuasa 2. So, 80 pi sama dengan 6 pi R kuasa 2. Kita gunakan konsep algebra. Jadi, 80 pi per 6 pi sama dengan R kuasa 2. Pi tersebut kita boleh potong. Jadi, 80 per 6 sama dengan R kuasa 2. So, kuasa 2 tersebut kita bawa ke sebelah. Jadi, punca kuasa 2, 80 per 6. Kita tekan kalkulator, jadi 3.6 cm. So, kita masukkan 3.6 cm tu dalam formula, iaitu dV per dt sama dengan 12 pi. Kita darabkan dengan 3.6 cm, darab dengan 0.4. So, kita akan dapat 17.52 pi cm padu. So, the rate of change apabila isi padu silinder tersebut 80 pi ialah 17.52 pi cm padu. Audio Jungle.